Assalamualaikum semua. Okey, pada murid saya sekalian, kita sambung lagi subjek seterusnya iaitu subjek Tauhid hari ini. Kita mulakan dengan pelajaran 1 iaitu yang bertajuk Dalil akli dan dalil nakli bagi sifat 20. Sifat 20 tu apa? Sifat 20 Allah ke Rasul? Allah. Sifat 20 Allah yang wajib. Kita pun dah belajar daripada darjah 1 kita dah belajar. Sampailah sekarang kita belajar lagi tajuk sifat 20. Kali ini dalam darjah 5 kita akan masukkan pada pembelajaran tentang hukum dan dalil. 1.1 hukum dan dalil. Hari ini kita belajar tentang hukum dan dalil. Okey, keterangan yang pertama, kita tengok pada keterangan yang pertama. Hukum mengetahui dalil pada sifat Allah. Pada sifat Allah. Iaitu mengetahui dalil akli pada sifat Allah. Pada dalil akli, dalil akli pada sifat Allah iaitu terbagi pada 3 hukum. Yang ketiga tu dia tak bintangkan. Kita tengok. Ada 3 sebenarnya kat situ. Yang ketiga dia tak bintangkan. Sepatutnya dibintangkan. Okey, kat situ ada 3. Yang pertama secara ijmali. Apa hukum pada ijmali? Kita nak tahu hukum sifat Allah yang 20, iaitu fardu ain. Awak semua tahu apa itu fardu ain? Fardu ain contoh, kita buat solat 5 waktu. Dibuat dapat pahala, ditinggal dapat dosa. Setiap individu, seseorang, setiap orang kena lakukan, kena buat. Begitu juga dengan sifat Allah yang 20. Kita kena tahu, wajib kena tahu sifat 20 yang Allah ada. Hukum secara ijmali, dekat sini dia kata fardu ain. Yang kedua, hukum pada secara tafsili. Tafsili apa? Fardu kifayah. Awak semua tahu apa keterangan tentang fardu kifayah? Kat sini saya akan terangkan. Fardu kifayah contohlah. Contoh seperti satu kampung ada kematian. Seandainya satu kampung tu tak boleh atau tak tahu cara nak melaksanakan, cara nak menguruskan jenazah, maka satu kampung itulah berdosa. Sebaik-baiknya ada satu ataupun 2 orang, ataupun bagusnya semualah kan. Mesti kena ada satu kampung tu ada yang pandai menguruskan jenazah. Itu fardu kifayah. Seorang je tahu, lain semua terselamat. Itu secara tafsili. Dia secara ada keterangan dekat bawah, nanti saya akan sebutkan. Yang ketiga iaitu mengetahui dalil nakli. Dalil nakli ni apa? Dalil nakli adalah kata-kata Allah, ayat Al-Quran. Apa dia punya hukum? Fardu kifayah juga. Sama dengan yang kedua tadi tu. Fardu kifayah. Hanya seorang yang boleh yang tahu, maka yang lain terselamat. Mesti kena ada, setiap individu tu ada seorang lah. Daripada ramai-ramai mesti seorang dapat mengkaji sesuatu tentang sifat Allah. Okey, masuk tajuk kedua ni tentang keterangan setiap perkara di atas tadi tu. Secara ijmali tu apa? Secara tafsili tu apa? Kita belajar, okey. Kat glosari yang tepi tu sebelah kiri awak tu ada kotak kecil tu, dia punya maksud setiap perkataan yang awak tak tahu. Ijmali maknanya, semua tengok dekat sebelah kiri tu ada kotak kecil, glosari. Ijmali maknanya ringkas atau rangkup, tiada dibutirkan satu persatu. Yang kedua, tafsili. Tafsili maknanya apa? Huraian atau membutirkan satu persatu. Dia terangkan satu persatu. Contoh, karipap. Karipap tu apa? Dalamnya inti apa? Awak nak inti apa? Bla 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 bla. Tu secara huraiannya, tafsili. Burhan, yang tengok dekat dalam kotak kecil, jangan tengok yang panjang-panjang tu lagi. Burhan maknanya keterangan atau bukti. Syubhah
kesamaran. Okey, berbalik pada nombor 2 tadi, iaitu tajuk takrif. Takrif tu apa? Makna, maksud. Maksud. Dalil ijmali tu apa? Dalil tafsili tu apa? Okey, kita belajar. Yang pertama, tengok pada perenggan yang pertama. Dalil ijmali ialah secara ringkas. Ringkas je. Awak dah makan belum? Dah. Itu je dia nak. Itu secara ijmali. Contoh. Seperti kalau kat dalam sini, tauhid dia kata, dikatakan dalil wujud Allah ialah ada alam ini. Dalam sifat Allah yang pertama apa? Sifat wujud. Wujud tu apa maknanya? Ada. Ada apa? Ada alam ini, maka adalah Allah. Dalil ini tidak boleh menolak segala hujah yang didatangkan dan tidak boleh menghuraikan segala syubhah. Tu secara ijmali. Dia padat. Ringkas je. Dah makan belum? Dah. Itu je dia nak. Dia tak boleh cakap benda lain. Tu secara ijmali. Contoh, kalau dalam ni dia kata Allah tu apa sifat yang wajib, yang paling awak tahu. Yang pertama lah, yang senang kan, wujud. Wujud tu apa? Ada. Ada apa? Ada alam ini. Sampai situ saja. Adanya alam ni, maka ada Allah. Dia tak boleh dihuraikan, dia tak boleh tambahkan, dia tak boleh buat sama-sama. Tak ada menghuraikan kesamaran yang ada. Tu secara ijmali. Okey. Tengok pada perenggan kedua. Dalil tafsili. Apa itu dalil tafsili? Ialah ungkapan kata yang mengandungi dua muqaddimah, iaitu pendahuluan dan satu natijah, iaitu kesudahan, sebagaimana akan diterangkan. Dia macam buat karangan kan. Karangan awak macam mana? Mesti ada pendahuluan, ada isi, mesti ada kesimpulan. Begitu juga dengan tafsil ini. Dia mesti ada keterangan dia. Okey. Dalil taksili atau burhan ini boleh menolak segala hujah yang datang. Apa yang orang kata, kenapa begitu, begini. Kita ada jawapan dia. Dia ada keterangan. Dan boleh menghuraikan segala syubhah. Syubhah tadi apa dalam kotak kecil tadi? Syubhah ialah kesamaran. Okey? Kesamaran. Apa yang orang kata Allah Ta'ala ni ada, macam mana buktinya? Ada alam ni. Kalau nak lagi faham, macam mana ada manusia? Macam mana? Dimulakan daripada siapa yang wujud, yang turun? Kita kena terangkan kan. Tu secara tafsili. Keterangan pada karangan yang ketiga, yang baris ketiga, burhan. Burhan ialah dalil qat'i. Dalil qat'i itu apa? Putus, yang akan menetapkan suatu sifat dan menafikan lawan sifat itu. Burhan sifat ma'ani itulah juga burhan sifat maknawiyah. Nanti ada keterangan apa itu sifat ma'ani, apa itu sifat maknawiyah. Nama macam sama tapi ada penambahan kan. Wiyah, ma'ani, maknawiyah. Okey, kita kat sini dah nampak. Jelas tak saya terangkan pada ijmali apa, tafsili apa. Tadi saya ulang lagi. Ijmali yang paling awak faham, contoh luaran daripada sifat ni. Contoh untuk awak faham lah. Dah makan belum? Setakat tu je. Kalau tafsili, awak makan apa? Dengan apa? Contoh, saya makan nasi berlaukkan ikan, sayur, ada sup, ada air. Tu keterangan secara mendalam. Ada pendahuluan, ada isi penting, dan kesudahannya saya kenyang. Macam tu lah lebih kurang ayat. Untuk tafsili ni, kita nak terangkan kat orang tentang sifat 20. Sifat 20 tafsili. Untuk burhan yang bawah tu, dalil qat'i putus, yang akan menetapkan suatu sifat dan menafikan lawan sifat tu. Seperti sifat Allah ni, wujud, lawannya apa? Adam kan? Adam maknanya tiada. Kita boleh mengatakan sifat mustahil ni memang
Tak layak ada pada Allah. Sebab kalau tak ada alam ni, maka Allah tak ada. Betul tak? Tak ada alam ni, maka semua tak wujud. Begitulah Burhan, dia memutuskan kata-kata antara ijmali dengan tafsili. Yang boleh menerangkan dia adalah sifat ma'ani dan juga ma'nawiyah. Dia menguatkan lagi sifat yang ada pada Allah. Okey. Saya ulang sekali lagi daripada nombor 1 tadi. Bahagian hukum mengetahui dalil pada sifat Allah ada 3, iaitu secara ijmali apa tadi? Hukumnya fardu ain. Apa itu fardu ain? Setiap orang kena tahu tentang sifat 20. Yang kedua, secara tafsili apa hukumnya? Fardu kifayah saja. Seorang tahu, lain semua selamat. Maknanya seorang dapat tahu contoh macam Al-Quran. Kita belajar. Sekarang kita belajar. Yang menjadikan fardu ain, ada salah seorang daripada kita kena mendalami tentang Al-Quran tersebut. Maknanya, daripada siapa dia buat, daripada mana keterangan ni boleh dapat, penerbitnya siapa. Tu kerja. Ada salah seorang kena tahu tentang Al-Quran. Contohlah. Tapi yang untuk dalil secara tafsili ni, keterangan yang meluas. Seorang yang kena tahu. Mengetahui dalil nakli, hukumnya fardu kifayah. Tadi saya kata apa? Dalil nakli adalah ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ni fardu ain. Tak semua yang tahu, tapi yang pasti kena salah seorang daripada kita kena tahu tentang Al-Quran, ayat Al-Quran, kata-kata Allah. Okey, pada takrif dalil ijmali, dan takrif dalil tafsili. Saya ulang lagi. Dalil ijmali ialah secara ringkas. Nanti saya akan bagi nota dekat awak semua. Yang kedua, dalil tafsili ialah ungkapan kata yang mengandungi 2 mukaddimah. Apa itu mukaddimah? Pendahuluan dan 1 natijah, kesudahan, kesimpulannya, keterangan keseluruhannya. Sebagaimana akan diterangkan. Okey, setakat ini dulu kita belajar. Ilal liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum.